Tuan Dipertua, kajian daripada National Health and Mobility Survey 2019 mendapati 50% daripada penduduk Malaysia mengidap sekurang-kurangnya satu penyakit tidak berjangkit iaitu NCD. Ini termasuklah tekanan darah tinggi, kencing manis dan juga kolesterol yang tinggi atau hyperkolesterolemia. Prevalence kencing manis ataupun diabetes mellitus di Malaysia adalah tertinggi di Asia Tenggara yang Dipertua, di mana negara mencatatkan peningkatan ketara daripada 11.2% pada tahun 2011 kepada 18.3% pada tahun 2019, iaitu menunjukkan 1 dalam 2 kes kencing manis ini prevalence-nya. Kencing manis menyebabkan pelbagai komplikasi kepada pengidapnya. Jadi seorang pengidap kencing manis berisiko untuk mendapatkan penyakit jantung, strok, kerosakan saraf, mata dan juga kegagalan buah pinggang dan pelbagai lagi. Laporan Pelan Strategi Mengurangkan Beban Penyakit Buah Pinggang Kronik mendapati 65% daripada pesakit yang memerlukan rawatan dialisis adalah dari kalangan mereka yang mengidap kencing manis. Jumlah perbelanjaan langsung penjagaan kesihatan untuk menangani non-communicable diseases ini, Menteri Ekonomi, adalah sebanyak 9.65 bilion, merangkumi 16.8% daripada jumlah perbelanjaan kesihatan di Malaysia. Anggaran ini dibuat berdasarkan perbelanjaan pada tahun 2017 dan laporan telah dikeluarkan pada tahun 2022 melalui The Direct Healthcare Cost of Non-Communicable Diseases in Malaysia oleh World Health Organisation. Yang Dipertua, saya mohon saya teruskan. Jumlah perbelanjaan bagi penyakit diabetes adalah sebanyak 4.38 bilion, iaitu 45.38% daripada keseluruhan perbelanjaan penyakit NCD. Diikuti dengan perbelanjaan bagi merawat penyakit kardiovaskular sebanyak 3.93 bilion yang merupakan 40.73% dan 1.34 bilion iaitu 13.89% bagi merawat penyakit kanser. Perbelanjaan ini adalah merangkumi perbelanjaan kemasukan ke hospital, penjagaan primer dan juga penjagaan primer di klinik kesihatan dan juga rawatan pesakit luar di hospital dan pemeriksaan dan juga ujian kesihatan serta pembiayaan perubatan. Bagi tahun 2017, NCD telah memberikan impak negatif kepada ekonomi di mana kos tidak langsung ataupun indirect cost akibat daripada NCD ini adalah sebanyak 12.88 bilion dalam bentuk kehilangan produktiviti. Diabetes mellitus mencatatkan kehilangan produktiviti sehingga 5.74 bilion dan kardiovaskular sebanyak 5.32 bilion. Tuan Dipertua, boleh saya sambung sikit lagi? Silakan. Terima kasih. Jadi bagi menangani prevalence NCD dengan impak yang begitu tinggi terhadap ekonomi, maka kementerian melaksanakan beberapa inisiatif termasuk memperkasakan implementasi plan komprehensif yang dinamakan Pelan Strategik Kebangsaan untuk penyakit NCD 2016 hingga 2025. Kemudian kita juga melaksanakan program Komuniti Sihat Pembina Negara. Ini adalah untuk community empowerment yang dengan izin yang Dipertua. Ini kita lakukan banyak bersama komuniti-komuniti untuk memastikan atau untuk menggalakkan pembudayaan cara hidup sihat. Ada yang kita tubuhkan ialah COSPEN yang melibatkan sukarelawan seluruh negara. Sekarang ini kita ada seramai 6,567 sukarelawan. Kita juga melaksanakan advokasi, iaitu melaksanakan aktiviti advokasi dan ini dilaksanakan melalui pelbagai medium yang dilakukan secara berterusan di peringkat komuniti juga. Kemudian kita juga memperkukuhkan aktiviti saringan kesihatan. Yang ini sebab tu saya minta semua ahli-ahli Dewan Undangan, ahli-ahli Parlimen untuk memastikan pergi membuat saringan. Saya dapat tahu ada lagi yang belum membuat saringan kesihatan dan silalah untuk kita mengelakkan siapa-siapa yang ada penyakit itu berdepan dengan komplikasi yang buruk. Kemudian kita juga ada aktiviti promosi daripada Agenda Nasional Malaysia Sihat yang ini kita laksanakan dalam masa 10 tahun 2020 hingga 2030. Yang ini kita mengambil pendekatan whole of nation yang melibatkan institusi pendidikan, tempat kerja, komuniti dan juga fasiliti kesihatan.
Yang terakhir, kita menaikkan duty excise terhadap minuman bergula atau ready to drink, di mana cukai duty excise kepada minuman bergula atau sugar sweetened beverages telah kita mulakan sebenarnya sejak 2019 pada kadar 40 sen seliter. Seperti pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada Belanjawan 2024, pada 13 Oktober yang lalu, kerajaan telah meningkatkan lagi kadar tersebut kepada 50 sen seliter. Jadi seperti mana pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, hasil duty excise ini akan disalurkan semula kepada Kementerian Kesihatan Malaysia bagi tujuan menangani dan merawat penyakit kencing manis, termasuklah sokongan kepada pusat hemodialisis. Kementerian menyambut baik dan amat berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas pengumuman ini, serta keprihatinan serta juga komitmen kerajaan dalam menyokong usaha-usaha kementerian bagi menangani masalah penyakit tidak berjangkit di Malaysia, khususnya penyakit diabetes. Terima kasih. Betul. Soalan tambahan Yang Berhormat Bandar Kuching. Terima kasih Menteri atas jawapan yang sangat terperinci tadi. Semalam kita menerima laporan bahawa ada beberapa sekolah mendapat ancaman bom. Kita faham ia satu hoax, tetapi ancaman ini bukan hoax. It is a time bomb dan jika tidak ditangani dengan baik, ia akan meletup dan kesan agak negatif dan buruk kepada negara. Saya nak tanya, apakah usaha seterusnya yang akan dilakukan oleh KKM bagi meningkatkan kesedaran awam tentang bahayanya pengambilan gula secara berlebihan? Kita tahu bahawa kadar diabetes kita sangat tinggi, malah we are the sweetest nation in Asia. Tapi kita tak patut bangga dengan statistik tersebut. Minta jawab. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Jadi untuk menjawab soalan itu, sebenarnya saya juga nak menyatakan bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia akan melancarkan satu plan yang kita panggil Plan Advokasi Gula dalam masa yang terdekat ini, insyaAllah. Dan ini adalah sebagai satu usaha untuk menangani penyakit tidak berjangkit, terutamanya kencing manis ataupun diabetik. Dan plan ini sebenarnya kita meliputi semua peringkat umur Yang Berhormat, dan kita mulakan daripada peringkat kanak-kanak lagi di prasekolah, juga di sekolah rendah dan juga IPTA dan IPTS. Golongan dewasa sudah tentunya di tempat kerja dan juga warga emas. Pelan ini kita libatkan NGO juga, Persatuan Ibu Bapa, ketua-ketua kampung, juga pejabat DUN dan pejabat parlimen. Jadi saya mohon juga kerjasama daripada semua ahli parlimen untuk sama-sama kita menjadikan negara kita kurang sweet kurang manis. Jadi kementerian juga sedang dalam fasa akhir sesi libat urus bersama Persatuan Penjaja. Contohnya Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Putrajaya untuk menyediakan pilihan minuman tanpa gula kepada masyarakat bagi menyokong kempen kurangkan gula dengan slogan satu sudu teh dah cukup, kurang lebih baik, tiada terbaik. Jadi ini sebenarnya sangat bagus sebab di antara kedai-kedai yang kita lihat sampai malam bukanya, kedai-kedai mamak dan sebagainya, apabila melaksanakan ini, dan insya-Allah dia boleh membantu kita dalam advokasi pelan untuk mengurangkan penggunaan gula dalam komuniti dan penduduk Malaysia. Terima kasih.